Jadi apa hubungan antara jisim dengan inersia? Sebenarnya semakin besar sesuatu objek, semakin besarlah inersia dia. Semakin besarlah inersia dia. Contohnya, kalau troli tu dia bergerak, kamu nak tahan antara troli yang kosong dengan troli yang banyak isinya. Mana yang susah? Sudah tentulah kamu nak tahan tu susahnya yang sedang bergerak tu kalau dalam tu ada isi banyak. Samalah juga dengan dia dalam keadaan dia kosong ni, kamu nak gerakkan dia balik. Yang kosong ni lebih mudah untuk kamu gerakkan berbanding yang banyak dah isi dalam ni. Jadi kita faham sini, semakin besar jisim dia, semakin besarlah inersia dia. Okey, hubungan antara jisim dengan inersia dapat dikaji menggunakan neraca inersia. Neraca inersia dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Jadi kamu tengok tu, neraca inersia ni dibuat untuk apa? Dia nak ukur berapakah inersia. Di mana sesuatu objek tu kamu nak dia bergerak ke macam mana, apa dia punya kesan dia nanti. Sebab apa inersia ni selalu berlaku dalam kehidupan kita, di mana kamu tengok contohnya, contoh di sini. Okey, kesan negatif inersia dalam dan cara mengatasinya. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Hentakan kayu yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Jadi bila mana kamu gerakkan tukul tu, kamu gerakkan kepala dia yang besi tu, dia akan bergerak kan. Bila kamu pump kena dekat permukaan kayu yang keras ni, menyebabkan kayu ni dia akan terberhenti kan, dan kepala dia masih lagi nak bergerak kan. Bila dia nak bergerak, jadi dia inersia ke depan, dia tertarik, dia tertolak ke bawah, menyebabkan dia akan jadi lebih ketat lah. Okey, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju kan. Bila mana kamu putar payung tu, air-air yang melekat di atas payung ni akan terus sama bergerak. Dan tiba-tiba bila kamu break payung tu kan, jadi air tu dia masih lagi bergerak, dan disebabkan payung kamu break tu, menyebabkan air-air itu tercampak ke bawah. Macam itulah berlakunya inersia. Kesan buruk, kesan negatifnya macam ni. Contohnya kamu bawa kereta, dan kamu brake secara mengejut. Apa jadi pada badan ni? Dia akan terhumban ke depan. Dia akan terhumban ke depan. Sebab itulah kita kena pakai tali pinggang keledar. Untuk apa? Untuk mengelak inersia ni, menyebabkan inersia tu menyebabkan kecederaan kepada kita. Okey, semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan inersia. Jadi, bila mana kapal terbang tu dia turun ke landasan, kamu tengok panjang landasan, besar mana, panjang mana. Memang panjang sebab apa? Sebab dia berat, kapal terbang tu berat. Jadi dia perlukan nak lajak tu, untuk dia break secara sempurna tu perlukan landasan yang panjang. Kalau tidak, tak cukup, dia terbabas. Itulah disebabkan inersia ni, objek tu dah bergerak, kamu nak hentikan dia, menyebabkan dia akan berlakunya dia terhumban ke hadapan lah. Okey, jadi kita dah habislah bab daya dan gerakan ni. Saya minta balik kamu tolong tengok. Masa-masa kita belajar gerakan linear, kita belajar pasal jarak dan sasaran, laju bersamaan jarak bahagi masa, laju sasaran bahagi masa, dan pecutan. Ini dia, iaitu pecutan sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. Okey, graf gerakan linear, kamu tengok balik graf sasaran masa, kecerunan dia adalah hal laju, manakala graf hal laju masa, kecerunan dia adalah pecutan, manakala luas bawah graf adalah sasaran. Okey, pecutan graviti dan jatuh bebas. Jadi pecutan graviti seperti mana kamu kira tadi, kalau kamu kira betul, kamu akan dapati dia adalah 10 meter per saat. Dan juga jatuh bebas, kamu telah pun belajar bagaimana jatuh tu tanpa ada halangan udara ataupun yang lain, dalam keadaan vacuum, yang mana jatuh tu hanya disebabkan oleh tarikan graviti sahaja. Jisim dan inersia. Okey, jisim semakin besar, sesuatu jisim tu semakin besarlah inersianya,
Dan inersia ni terdapat dalam hukum gerakan Newton pertama. Dan kesan inersia dalam kehidupan kita, bahawa inersia ni boleh menyebabkan ada kesan yang baik dan kesan yang buruk. Kesan yang baik, kamu boleh keringkan payung dengan mudah saja, dengan pusing saja payung tu kan. Dan break dia secara tiba-tiba menyebabkan air yang bergerak tu akan tercampak. Tapi bab-bab tercampak ni, kadang-kadang bila mana kamu tak pakai tali keledar kan, dengan betul tak pakai, bila mana berlaku aksiden kamu akan tercampak. Itu juga adalah inersia.